Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan sama-sama meneliti dan mengingati akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti kondisi yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak, tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat. Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa, tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa? Pegangan yang kemah dan kejam. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyuh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Dan salah satu lagi yang Nabi sebut di penghujung hadis ni, kerana umat Islam pada waktu tersebut akan tertimpa dengan satu penyakit. Apa nama penyakit tersebut, tuan-tuan? Al-wahan. Al-wahan dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah lembek, lemah, tak ada kekuatan. Tapi dari sudut pemaknaan yang sebenar, apa yang disebutkan oleh Nabi dengan al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Inilah penyakit yang akan terkena pada umat Islam di akhir zaman, iaitu cinta kepada dunia dan mereka membenci kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut berkaitan tentang dunia, bila sebut dunia, tergambar paling awal ialah harta benda yang kita punyai dan kita miliki. Sama ada rumah, sama ada kereta, sama ada bangunan, aset tu, aset ni, property tu, property ni, kita panggil sebagai dunia. Dalam agama kita Islam sebenarnya tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari dan mengejar keduniaan. Kerana kita hidup atas dunia, kita memerlukan sarana-sarana dunia ini untuk meneruskan legasi kehidupan kita sebagai pemudah caraan kita. Kita hari ini nak pergi mana jauh-jauh, nak jalan kaki ke nak naik kereta, tuan-tuan? Kita nak naik kereta, tak salah pada kereta tu. Kita hari ini nak berteduh, takut kena hujan, takut kena panas, kita duduk dalam rumah. Hak panas pula, kita pasang kipas, kita pasang aircon. Dia tak salah semua benda tu. Yang jadi salah bila kita letak semua benda tu di sini. Kita nak guna dunia sekadar nak melengkapkan kehidupan kita. Bukan dia tu kita nak letak di hati, kita nak sayang sungguh-sungguh, kita nak bawa sampai mati. Yang jadi masalah hari ini, kebanyakan umat Islam dan juga turut dibimbangi diri saya sendiri terkena penyakit ni.
Iaitu bila kita cari harta banyak-banyak yang sebenarnya dibolehkan dan diharuskan dalam agama, kita letak semua benda tu di sini. Yang menyebabkan tempat di sini yang sebenar apa? Tempat yang sebenar di sini ialah mengingati Allah, mengingati Rasul. Tempat-tempat untuk kita mengasihi dan menyayangi agama, kita letakkan benda ni sekali dengan apa yang disebutkan di depan tadi. Yang menyebabkan bila di sini tempat dia akan dikasihi, dia akan disayangi. Kita nak jaga betul-betul, kita nak peluk betul-betul, kita nak dakap betul-betul. Bila terlampau kuat kasih sayang terhadap dunia, yang akan jadi ialah kita akan terlampau mencintai dia sehingga akan begitu sukar untuk melepaskan hati, jiwa dan perasaan kita terhadap dia. Bila orang dah terlampau cinta pada dunia ni, kalau boleh dia nak mati kan nak hidup? Oh, nak hidup lah. Kalau mati tak boleh nak gunalah semua hak duk cari selama ke ni. Kalau kita mati tak boleh nak pakai lah hak kita duk cari bertimbun-timbun, beribu-ribu tadi. Jadi biasa bila orang start mula cinta dunia, dia akan rasa galat pada kematian. Dan akan mula terbit pemikiran-pemikiran macam ni. Kalaulah umur aku 100 tahun lagi pun best. Kalau Allah sambung lagi beberapa puluh tahun, bagusnya. Sebab apa dah jadi macam ni tuan-tuan? Sebab sayang dah nak tinggal harta benda tadi. Sebab kalau kita mati, kalau kita meninggal, siapa akan guna pakai semua? Padahal hak kita nak tinggal tu pada bini kita, hak kita nak tinggal tu pada anak-anak kita, hak kita nak tinggal tu pada waris-waris yang berhak untuk difaraidkan harta-harta kita. Tapi yang jadi payah kerana apa? Kerana kita cari penat-penat, Allah nak tinggal ke orang pula. Kita cari letih-letih, nak tinggal ke orang pula. Kita pun dah di penghujung usia, baru nak menikmati kadang-kadang benda macam ni. Dulu duk pakai kereta buruk, kereta cabuk, umur-umur macam ni baru boleh pakai selesa besar sikit. Duk 2 hari beli kereta baru, meninggal. Duk di hospital tu Allah, baru 2 hari masuk uat pula, tak boleh nak naik, tak boleh nak tu, tak boleh nak tengih, tak boleh nak gonyok, tak boleh nak uat, tak boleh nak lap. Duk teringat ke harta, duk teringat ke duit, sampai mati pun kita bawa lagi unsur-unsur dunia bersama dengan kematian kita. Ya benar tuan-tuan, bila ini berlaku manusia akan goyah. Jadi mereka tak mau mati. Kalau boleh hidup selama-lamanya lagi bagus. Kalau dulu musuh-musuh amat menggeruni dan takut kepada umat Islam dalam konsep jihad yang terkait dengan unsur peperangan apa dia? Sebab umat Islam dulu bila mereka masuk dalam alam peperangan, dalam bab militer, dalam bab jihad, apa yang mereka cari daripada unsur dalam konsep jihad? Mati syahid. Mereka nak syahid, mereka menginginkan syahid. Mereka kalau boleh pi ni tak balik lah. Kalau boleh pi ni Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Sedangkan musuh-musuh Islam jadi gerun kerana mereka mencintai kehidupan. Kita nak lawan satu manusia yang jenis tak takut mati ni. Kita nak lawan manusia yang bila dia masuk dalam perang ni, kalau boleh dia tak mau balik ni. Jadi mereka gerun dengan akidah-akidah dan kepercayaan-kepercayaan yang dipunyai oleh tentera-tentera seperti ini. Sedangkan mereka masuk dalam bidang peperangan, dalam bidang militer, mereka mengharapkan kehidupan. Balik dalam keadaan hidup, balik dalam keadaan tak kena jerangkap samak, balik dalam keadaan tak kena ambush, balik dalam keadaan anggota tak cacat, balik dalam keadaan anggota tak kena potong, tak kena kerak. Mereka rasakan kalau terkena benda-benda tadi adalah salah satu bentuk musibah dan penyesalan dalam hidup mereka. Dan kadang-kadang mereka sendiri tidak ada vision dan tujuan peperangan hanya kerana diarah semata-mata. Siapa yang arah mereka berperang? Pimpinan. Siapa yang arahkan mereka berperang? Ketua negara. Walaupun sendiri mungkin tentera-tentera itu tak menginginkan sekalipun peperangan dalam hidup mereka. Tapi kerana diarah, kerana dipaksa untuk menaikkan legasi negara, untuk naikkan nama raja, untuk meluaskan tanah jajahan, memperluaskan wilayah dan sebagainya, mereka tadi digunakan. Ini yang berlaku dan akhirnya mereka gerun dengan grup-grup seperti ini. Dan ingat pesanan ini. Pesanan Sayyidina Umar inilah digunakan pakai oleh musuh Islam hari ini bagaimana nak bagi tekanan pada kita. Apa yang Umar pernah sebut semasa hayatnya? Ketahuilah sesungguhnya kita ini adalah suatu umat yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Islam. Tetapi sekiranya kita mencari selain daripada kebesaran dan kemuliaan Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Kita hari ini jadi macam ni sebab Allah muliakan kita dengan agama. Allah muliakan kita dengan akidah Islam. Tapi kalau satu masa kita cari kemuliaan lain selain daripada Allah, kita cari selain daripada Rasul, kita cari selain daripada Islam, pasti Allah akan menghinakan kita.
Tapi kalau tanya rata-rata umat Islam pun, mereka akan cari tak kemuliaan selain daripada agama, tuan-tuan? Tuan-tuan tak akan cari. Itulah jawapan yang saya nak dengar. Itulah jawapan yang pasti saya terima. Tanya pada sesiapa pun, tuan-tuan nak cari tak selain daripada Allah? Tak akan. Selain daripada Nabi dan Rasul? Tak akan. Selain daripada agama ini? Tak akan. Tuan-tuan tak akan. Musuh Islam akan. Tuan-tuan tak mau tukar, musuh Islam mahu tukar. Jadi dia ambil perasa ini. Sekiranya kita cari selain daripada Allah, Rasul dan agama, pasti kita akan dihinakan. Yang ni mereka nak. Umat Islam terhina. Umat Islam akan mereka bunuh. Umat Islam mereka akan rosakkan dan musnahkan semahu-mahunya. Maka mereka perlu merancang strategi-strategi yang ampuh. Strategi-strategi yang penting, strategi-strategi yang kuat bagaimana nak menjayakan misi menghinakan umat Islam dan menjauhkan mereka daripada Allah, Rasul dan agama. Ya benar, kita hari-hari nak meningkatkan kefahaman pada tiga tadi. Tu yang tak berhenti kita ni. Dakwah hari-hari, ustaz tu, ustaz ni, penceramah tu, penceramah ni, da'i tu, da'i ni. Tuan-tuan pun tak berhenti. Masjid tu, masjid ni, surau tu, surau ni, madrasah tu, musalla ni. Semata-mata nak mempertingkatkan kefahaman dan ilmu Tuhan pada Allah, pada Rasul, pada agama, pada syariat. Tapi orang kita tak kenal. Yang disebut dengan istilah a'da'il Islam, musuh-musuh Islam, dia tak mau ini semua. Dia nak rosakkan kita, dia nak hancurkan, musnahkan kita, maka strategi perlu dirancang. Kalau dahulu mereka menggunakan pendekatan kekerasan yang kita panggil militer ataupun askariyah dalam bahasa Arab, kebanyakan mereka tak pernah menang pun. Tengok perang Badar, menang kalah. Kalah perang Uhud, kita anggap Sri, Hamraul Asad, kalah. Sebab tu kadang-kadang orang tuduh Islam ni zalim. Kerana Islam ni disebarkan melalui mata pedang. Seolah-olah Islam ni agama paksaan. Islam ni agama ancaman. Tak masuk Islam, kami bunuh. Tak mau masuk Islam, kamu kena bayar cukai. Tak mau masuk Islam, kami paksa juga masuk Islam. Itulah gambaran-gambaran yang diberikan kepada Islam sampai Islam dituduh apa? Teroris, penjenayah besar, agama paksaan. Tapi yang sebenarnya perang Badar, siapa serang siapa tuan? Siapa yang mulakan dulu? Ya memang pada awalnya rancangan Rasulullah cuma nak sekat dan menakut-nakutkan kafilah Abu Sufyan yang baru balik berniaga, yang melalui jalan pesisiran Madinah. Memang Nabi tak ada niat nak perang pun, cuma nak tunjukkan kekuatan. Dulu kamu halau kami, dulu kamu usir kami dah ada kekuatan hari ini. Jadi mereka berjaya, ditakutkan sampai mereka berdaya balik. Tapi mereka tak puas hati, mereka datang dengan bala tentera. Jadi tanggungjawab Rasulullah dengan sahabat, bila orang bila orang memberi kita merasa, bila orang satu lagi tu, bila orang cabar kita terima. Peperangan berlangsung. Perang Uhud, siapa datang dulu? Depa juga, sebab tak puas hati kalau perang Badar, depa juga. Sebab semalam Seri tak puas hati, esok kan terusnya terjadi peperangan tuan-tuan. Selepas perang Uhud, esok tu nama dia perang Hamraul Asad. Cuma kita jarang cakna dengan perang ni, kalah juga, balik juga. Lepas tu hak lain tu kerana apa? Adakah kerana Islam paksa? Tak, kita berperang kerana pengkhianatan perjanjian. Bani Quraizah mengkhianati janji dengan orang Islam, perang. Bani Nadir mengkhianati janji, perang. Bani Qainuqa khianati janji, perang. Lepas tu mereka pula, orang Madinah ni, pula panggil orang tu, panggil orang ni, akhirnya mewujudkan tentera bersekutu, perang Ahzab pula. Dulu sama-sama janji nak bantu Islam, tiba-tiba dia pergi panggil orang luar, mereka jadi tentera bersekutu nak ganyang Islam. Kita yang zalim ke? Kita yang teroris ke? Kita yang mengancam orang ke? Tapi kalaulah benda-benda ni berlaku dalam sejarah, siapa yang naik? Umat Islam dan agama Islam. Jahatnya umat Islam, terorisnya umat Islam, penjenayahnya umat Islam. Lepas tu nama agama Islam lah. Islam ni agama yang radikal, agama yang ekstrim, agama yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, agama kekejaman. Bila kita lihat dalam sejarah, asal penduduk Amerika dulu orang apa? Asal pribumi Amerika orang apa? Adakah orang Amerika sekarang? Tak. Orang Amerika tu, mereka memanglah halau, mereka buat macam-macam. Tapi bila mereka buat, pernah tak dinisbahkan perbuatan mereka atas nama agama? Atau masa tu orang yang halau tu memang Allah diniyun etis? Tuan-tuan rasa orang yang buat dekat orang Red Indian masa tu, mereka tak ada agama ke? Mereka ada agama tetapi agama tu tak diangkat. Mereka etis ke? Mereka Kristian masa tu? Tak ada agama ke Kristian tuan-tuan? Kristian, tapi naik tak nama tu? Tak naik.
Masa peribumi Australia dibuat benda yang sama seperti Red India yang jadi hari ini, Mak Saleh Australia, benda sama. Tapi bila mereka buat, naik tak nama agama mereka? Tak naik. Dalam sejarah Perancis, dalam sejarah Britain, dalam sejarah di Sepanyol paling banyak tak naik nama agama, tak naik pemeluk agama. Tapi hak mana lagi kejam sebenarnya? Adakah Islam saja bila berlaku pada orang Islam kita nampak kejam, bila mereka buat langsung ditutup sejarah? Bila kita buat naik nama umat Islam, bila kita buat naik nama Islam, bila mereka buat dia sebutlah sifat-sifat kemanusiaan, kebebasan, perjuangan, pengorbanan agama, mereka timbun kapak-kapak. Ni berlaku. Kalau nak kira jahat ni, siapa pun boleh jadi jahat, tuan-tuan. Seseorang akan jadi jahat bila dia gulu, bila dia melampaui batas, dia jadi radikal, dia jadi ekstremis. Sesiapa pun. Orang Islam sekalipun, walaupun sebenarnya tak mengajarkan ekstremis, radikal, kekejaman, teroris, kalau dia terlebih had, apa jadi? Jadilah benda tu. Jadilah benda yang orang tuduh macam-macam ISIS ke, Daesh ke. Ini hak melampau. Jadi bila melampau, satu je keburukan dia. Hak naik nama siapa? Sebab kita tu orang Islam akan naik nama Islam. Padahal Islam sendiri ajak ke buat benda tu. Hak daripada buat tak ajak, tapi dia melampau daripada acuan agama, tapi yang naik. Padahal berlambak lagi teroris-teroris, ekstremis-ekstremis, radikal-radikal atas nama Buddha, atas nama Hindu, atas nama Yahudi, atas nama Kristian. Tapi tak naik. Apa yang berlaku sejak abad berabad sejarah tak pernah lupa sampai hari ini yang Zionis buat kat Palestin. Siapa pernah tuduh Zionis teroris? Dunia pernah cap mereka teroris ke? Tak pernah pun. Dunia pernah cap mereka penjenayah ke? Tak pernah pun. Dunia mereka pernah cap mereka penjahat? Tak pernah. Kenapa ada dualism di sini? Kenapa pilih kasih? Kerana apa? Why? Sebab iklam ada dengan mereka. Apa dia iklam? Informasi. Apa dia iklam? Penyiaran. Apa dia iklam? Media mainstream. Jadi pelaporan yang diberikan mungkin berlaku berat sebelah. Mungkin fitnah memfitnah. Mungkin cerita tak betul dibetulkan. Mungkin cerita sebenar ditutup. Sebab hari ini dalam dunia global, siapa yang boleh pegang informasi media, dia akan boleh kawal dunia. Betul atau tidak kenyataan macam ni? Betul. Tuan-tuan boleh kawal dunia. Dengan berita-berita palsu tuan tabur dan viralkan dalam masyarakat, berkemungkinan orang percaya dengan cerita tu. Cerita tu tak ada asas pun, cerita tu tak betul pun. Tapi dengan buat kerit, gaya penceritaan, gaya tulis, apa menyebabkan menimbulkan kepercayaan orang pada cerita yang kita tabur dan viralkan. Oh, dia ni tak sangka betul buat kerja macam ni. Padahal tak ada kena mengena pun hak orang tu. Dia edit muka tu, ambil muka orang ni, dia akan kita percaya. Jadi orang berimam ke kopiah ke surban ke, dia tak kira siapa. Dia termakan saja, memang itu adalah kejayaan bagi dia.